Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai anak-anak sekalian, mari kita tengok soalan ramalan set 3 SPM ya. Sama-sama kita buat, yang penting isi kontennya boleh jawab 80% kita dapat A lah. Walaupun tidak dapat 99% ataupun 100%, 85% pun dah okey. Salah sikit-sikit pun biasa. Manusia biasa dia tidak perfect, tidak sempurna. Ya, dapat 80% bagus pun dah okey ya. Okay, mari kita jawab soalan yang pertama. A1, soalan 1A nombor 1. Sebab turun ayat. Ayat apa ni ya? Ayatnya adalah ayat surah Taubah, surah yang ke-9, ayat ke-19. Adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan memakmurkan Masjidil Haram sebagai orang yang mulia ya. Okey, kemudian disambung dengan surah At-Taubah ayat yang 20. Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah lebih besar dan tinggi darjat di sisi Allah ya. Orang yang pergi masjid, orang yang memakmurkan Masjidil Haram, orang yang pergi makan orang, tinggi lagi orang yang berjihad dan berhijrah dan beriman ya. Orang beriman, orang berhijrah dan orang yang berjihad. So ini dibandingkan, ayat ini dibandingkan antara ayat 19 dan ayat 20, membandingkan dua prioriti, keutamaan. Kalau bertembung, bagi makan orang ke yang lebih baik ataupun berjihad lebih baik ya. Okey, keutamaan, ikut keutamaan. Kita belajar keutamaan ya. Dalam suasana aman, pergi menuntut ilmu lebih bagus. Tapi dalam suasana perang, pergi berperang lagi bagus. Tidak, nanti kamu pun kena bunuh, belajar pun tak boleh. Okey, negara ditawan, dia dijajah, kamu makan pun tak boleh. Okey, sebab turunnya ayat ya. Mari kita tengok. Apakah soalannya? Apakah sebab turun? Kenapa ayat ini turun? Okey, selepas pembukaan kota Mekah, terdapat sahabat yang akan menentukan pada memberi makan dan minum ya. Memberi makan dan minum ya. Memberi minum kepada orang-orang yang menunaikan haji. Okey, ini ayat ini. Memberi makan dan minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji. Okey. Ada yang menumpukan usaha kepada memakmurkan Masjidil Haram. Memakmurkan Masjidil Haram. Memakmurkan Masjidil Haram di sini kan. Dan ada yang akan berjihad di jalan Allah SWT. Berjihad di sini ya. Berjihad mana lebih utama ni? Ini sahabat-sahabat masa time tu dia berdebat ya. Mana yang lebih utama? Dan ada yang akan berjihad di jalan Allah SWT. Kecakapan mereka ditegur oleh Sayyidina Umar dan tidak sopan meninggikan suara di sebelah mimbar Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Umar mengadu hal ini kepada Rasulullah SAW dan turunlah ayat ini. Ayat yang ke surah Taubah. Ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Okey. Okey, kemudian masuk satu daripada prinsip fiqh al-aulawiyat. Aulawiyat, aula, maksudnya perkataan aula ni adalah perkataan lebih aula, maksudnya lebih utama. Aula maksudnya utama, lebih utama. Kan sama orang cakap kan, ini lebih aula daripada ini. Okey, buat ini lebih aula daripada ini. Ya, barang ni lebih aula daripada barang ini. Okey, jadi aula maksudnya lebih utama. Apa prinsip yang berkaitan dengan lebih aula ni? Yang ni kita akan buat satu ceramah khas berkaitan dengan fiqh al-aulawiyat ni ya, satu ceramah khas. Tunggu, jangan ke mana-mana. Yang ni adalah maksud prinsipnya, prinsip dari segi aula, dari segi ilmu dan pemikiran. Pertama sekali, aula dari segi ilmu dan pemikiran ya, utama ilmu dan mengutamakan usaha untuk menuntut ilmu daripada perkara-perkara lain, dan memahami ilmu itu berbanding dengan melaksanakan suatu amalan tanpa ilmu. Suatu amalan tanpa ilmu ya, tanpa ilmu ya. Syaitan tak takut orang beribadat saja. Tapi syaitan takut orang yang alim walaupun dia tidur.
Okey, orang yang beramal tanpa ilmu, syaitan tak takut langsung. Dia akan beramal, amalan dia akan jadi sesat, tak diterima oleh Allah. Yang kedua, selepas ada ilmu, aula dia apa? Amalan. Mengutamakan amalan yang banyak manfaat berbanding dengan amalan yang kurang bermanfaat. Aula, yang kedua, aula adalah segi amalan. Aula dari segi amalan, iaitu apa dia aula dari segi amalan dia. Pada bulan puasa, malam Lailatul Qadar, aulanya lebih aula beriktikaf daripada duduk di rumah. Okay, amalan. Okay. Itu maksudnya aula, lebih aula. Untuk isteri berpuasa sunat ke lebih aula ataupun bersama suami lebih aula. Untuk isteri, aulanya adalah bersama suami, lebih aula daripada puasa sunat. Dia kena tinggalkan puasa sunat itu. Ya. Untuk klinik, aula sembahyang sunat ke ataupun merawat sakit. Okay, merawat sakit sampai selesai lebih aula daripada membuat amalan-amalan sunat. Ya. Satu ketika Sayyidina Abbas dia jumpa dengan dia duduk bertikap masjid pada bulan puasa, maknanya malam Lailatul Qadar. Dia bertikap masjid, dia mencari malam Lailatul Qadar. Lepas tu datang seorang sahabat, ya, Sayyidina Abbas. Datang seorang sahabat, dia datang dengan muka masam kelak-kelak. Sayyidina Abbas tu tengok dia, kenapa kau ada muka kelak masam ni? Lepas tu yang sahabat pun berkata bahawa dia ada masalah itu, masalah ini, masalah itu, masalah ni, masalah banyak masalah sehingga muka dia masam, ya. Sehingga muka dia masam. Jadi Sayyidina Abbas pun pergi keluar daripada masjid, keluar dari iktikaf, ya, keluar dari masjid. Sahabat ini bertanya, kenapa kamu keluar dan kamu tengah iktikaf di malam Lailatul Qadar lagi? Dia kata, sebab saya nak selesai masalah kamu lah. Kamu sakit, kamu ada masalah family, wang tak cukup, macam-macam masalah tu saya nak selesai masalah kamu. Ya? So, sahabat tadi, kamu tak sedang beriktikaf, pahala iktikaf besar. Ya, pahala iktikaf besar, dia kata. Tetapi, menyelesaikan masalah saudara, lebih aula 10 tahun beriktikaf di masjid. Lebih utama, fadilat dia seumpama kita beriktikaf di masjid 10 tahun. Walaupun di malam Lailatul Qadar. Jadi menyelesaikan masalah pesakit, masalah orang yang susah, lebih aula daripada duduk iktikaf di masjid, berzikir. Di iktikaf masjid banyak pahala kan? Berzikir, untuk ilmu, ceramah, semayang, baca Quran, pahala iktikaf, macam-macam pahala dekat situ. Tetapi lebih aula menyelesaikan masalah saudaranya, lebih aula daripada beriktikaf masjid 10 tahun. Ya. Di mana satu hari bertikaf masjid bersamaan dengan Allah jarakkan dia daripada 2 parit. Di mana satu parit jaraknya di antara langit dan bumi. Jadi dalam bentuk ni kena tahu aula atau apa, fiqh aulawiyat ni, ya. Maknanya keutamaan dalam amalan. Okey, itu dia huraian dia. Yang ketiga, aula ada sikit sudah apa yang ketiga? Yang ketiga ialah aula dari sudut tuntutan syarak. Ya. Okay, mengutamakan perkara-perkara pokok berbanding dengan perkara cabang. Ya. Kalau nak berdebat, tak boleh berdebat perkara pokok. Ya. Perkara pokok adalah sembahyang, puasa, zakat, haji, perkara wajib, berperang. Ya, waktu sekarang ni Palestin diserang oleh Israel, waktu itu paling aula sekarang adalah berperang. Tinggalkan segala pokok padi, pokok kurma, pokok apa, teh ke, tinggalkan. Ya. Mengutamakan perkara pokok, jangan berdebat benda-benda furuk. Masa time tu tak ada dah. Semua kena bersatu, membantu saudara yang dalam keadaan kesusahan. Ya. Jadi wajib, perkara wajib lebih aula daripada perkara sunat. Jangan buat perkara sunat. Wajib yang mendatang. Wajib tu dulu tak wajib, sekarang dia datang, tiba-tiba datang wajib. Iaitu membantu saudara ini, dia aula, okay? Segi aula, keutamaan, priority. Kita akan bagi ceramah berkaitan dengan satu tajuk sahaja, berkaitan dengan priority ni, keutamaan. Okay? Keutamaan dalam waktu tertentu, atau apa yang kita perlu buat, ya, dalam waktu belajar. Kalau dekat exam, apa subjek yang kita ambil? Besok nak exam matematik, kamu baca sains, kamu memang tak aula lah, kamu tak pandai dalam memprioritikan waktu kamu, ya. Kamu nak gagal, bolehlah menyemakkan kepala otak. Besok belajar matematik, jangan belajar sains.
Okey, kita tengok itu dulu. Sekian, kita jumpa pada slide yang seterusnya. Okey, anak-anak sekalian, tarik nafas. Kerana kita akan sambung sebentar lagi, sekejap lagi, kita akan sambung untuk buat soalan yang ketiga. Soalan 1A, nombor 3 ya. Apakah dua kepentingan fiqh aulawiyat sebagai seorang pelajar? Kepentingan fiqh aulawiyat ya, pada seorang pelajar ya. Yang pertamanya ni 4 markah ya. Ini huraikan sedikit ya. Memastikan tindakan manusia terkawal dan sistematik ya. Yang kedua, membuahkan hasil kerja yang berkualiti dan efektif ya. Maknanya anda ada jadual, ada disiplin, ada jadual ya. Ada jadual Jepun, dia ada jadual dia ya. Dia buat, dipecahkan pada kecil-kecil. Tas itu katakan 20 minit atau setengah jam, 30 minit, selesaikan. Rehat 5 minit. Lepas tu sambung lagi kerja setengah jam lagi ataupun 20 minit. Lepas tu rehat lagi ya. Kalau anda bagi pihak pelajar ni, bagi pelajar anda study matematik, katakan dia 30 minit. Buat matematik, rehat ya. Matematik daripada pukul, contohnya rehat pukul 7 sehingga 7:30. Matematik, math. Lepas tu rehat. Yang kedua, anda belajar sains daripada 7:35, anda rehat 5 minit kan ya. 7:35 sehingga pukul 8:05 ya. Sains ya. 3, anda belajar. Lepas tu anda rehat lagi 5 minit ya. Lepas tu 8, 10 minit anda belajar lagi sampai 8:40 minit, setengah jam kan. Kita nak ambil mata pelajaran English itu ya. Okey, lepas tu ambil yang keempat, ambil kata 8:45, nak rehat lagi 5 minit. Okey, nak rehat lagi 5 minit. 8:45 hingga pukul 9:15. Okey, anda belajar bahasa Melayu contoh ya. Kemudian anda rehat 15 minit ya. Ini rehat 15 minit, makan ke sarapan pagi ke 15 minit ataupun boleh rehat 20 minit lah ya. Dan sambung lagi yang kelima, anda ambil daripada 9 pukul 9:45 contoh dia. 9:45 anda start balik, pergi jalan-jalan. Masa rehat 5 minit tu boleh pergi jalan-jalan. Jadi anda hidup seimbang. Yang ini kita akan bagi ceramah khas berkaitan dengan pembahagian waktu ya. 9:15 hingga 9:45 anda belajar pengetahuan agama Islam, hafalan ke agama dan seterusnya ya. Pecahkan macam ni ya. Selepas 4 cycle ni anda rehat lama sikit, tidur sekejap ke, pergi exercise, jogging ke, tarik nafas ke, ingkatasi diri ke, saya bagus, saya baik, saya cemerlang, saya fokus, saya ceria hari ini. Macam tu ya, disiplin. Dan anda kena ikut disiplin ni hari-hari dengan penuh ketekunan, dengan ketat sekali. Okey, so anda akan menjadi lebih efektif, lebih berjaya. Itu dia auliyat ya. Maknanya pada masa tertentu anda berikan keutamaan belajar ya. Kalau dekat exam sains, anda jangan buat jadual lagi. Anda buat jadual untuk belajar exam sains, ikut topik pula. Okey, 1:30 ni topik dia sains, topik fotosintesis, jawab soalan pasal paper. Lepas tu yang kedua ni anda jawab pasal paper yang kedua. Lepas tu yang ketiga 8:15, 3,5 jam seterusnya anda buat paper yang ketiga, bahagian A, bahagian B contoh dia.
Dah habis bahagian A, lepas tu buat bahagian B pula. Okey, seterusnya itu ya, bahagikan kepada pecahan yang kecil-kecil supaya anda boleh senang ikut ya. Matlamatnya jengpas panjang besar, tetapi anda pecahkan sikit-sikit satu hari dapat hafal. Kalau anda baca Quran hafal 3 baris ayat sudah cukup. Jadi anda seminggu anda dapat habiskan hafalan satu muka surat ya, 15 baris. Tengok dalam Quran satu muka surat 15 baris. 5 hari. So anda rehat hari Sabtu Ahad, rehat cuti. Sambung pula minggu depan hari Senin sampai hari Jumaat ya. Tentu ya. Hari Sabtu Ahad anda boleh berulang kaji balik. Okey. Apakah jenis-jenis ibtidak? Ibtidak ada dua jenis, iaitu ibtidak kabih dan ibtidak hasan. Ya. Ibtidak kabih bermaksud hukum bacaan tidak harus. Okay. Ibtidak hasan, hukum bacaan harus membaca begitu ya. Okay. Itu yang boleh tengok dalam soalan dia, apakah huruf-huruf dalam Quran yang digunakan ya, luarkah ya. Okey, soalan 1B, satu golongan, dua golongan yang apakah dua golongan yang dipertanggungjawabkan sebagai pemimpin dalam hadis di atas selain daripada isteri, pekerja dan pemimpin itu sendiri ya. Siapa? Dua golongan. Bagi dua golongan saja ya. Ya. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin. Hadis itu ya. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin. Ya, jika gembala kambing, dia bertanggungjawab terhadap kambing-kambingnya. Jika isteri, dia bertanggungjawab terhadap segala harta benda di dalam rumah dia. Okey. Selain daripada isteri, pekerja dan pemimpin itu sendiri, orang yang dua golongan yang bertanggungjawab sebagai pemimpin adalah suami dan anak-anak adalah pemimpin. Anak pemimpin kepada siapa? Anak pemimpin kepada mak bapak dia. Kalau mak bapak letak semayang, dia kena tegur bagi tahu ya. Ataupun dia bagi pemimpin kepada adik-beradik dia. Abang kena tegur adik, ataupun adik boleh tegur abang juga ya. Bangun kejut subuh. Ya. Suami boleh jadi pemimpin kepada isteri ya. Kalau isteri malas baca Quran, bagi tahu. Kalau isteri tu gemuk, suruh exercise bagi sehat ya. Buangkan lemak ya. Jadi badan dia fit ya. Jangan ada penyakit banyak. Okey, jaga kesihatan, jaga kebersihan. Cara nak jaga kesihatan adalah satu, makanan kena jaga. Yang kedua, kena exercise. Yang ketiga, jangan stres. 3 perkara aja mentally ya. Fit, badan fit. 2 minggu tak exercise, akan fit anda ya, stamina anda akan menurun. Jadi kena exercise. Jangan sampai badan besar dan lembik. Nanti nak pergi perang tak boleh. Okay. Nak aktif tak boleh ya. Tanggungjawab setiap golongan berikut sebagai pemimpin ya. Tanggungjawab setiap golongan berikut sebagai pemimpin. Tanggungjawab isteri sebagai pemimpin. Apa dia tanggungjawab isteri sebagai pemimpin? Iaitu pertama, dia mentaati suami. Isteri, apa yang suami suruh dia buat ya. Yang kedua, menjaga maruah diri suami dan keluarga ya. Dia jaga maruah suaminya. 2 saja ya tanggungjawab dia sebagai isteri. Satu, dia jaga rumah ya dengan anak-anak dia, itu maksud dalam mentaati suami. Yang kedua, menjaga maruah diri dia dan menjaga maruah suami dia ya. Jangan pergi keluar tanpa izin ataupun membuat benda yang memalukan keluarga dia. Okey, dapatlah anda 4 markah. Okey. Apakah tanggungjawab sebagai pekerja ya? Pekerja ni sebagai pemimpin, apa dia tanggungjawab dia? Utama sekali mengikut arahan ketua, arahan pejabat, arahan kerajaan ya. Arahan ketua dia. Yang kedua, melakukan tugas dengan sempurna. Tanggungjawab. Okey. Okey, dia memimpin tempat kerja dia. Ya, kalau dekat klinik, dia pimpin klinik tu ya, mengikut arahan yang telah ditetapkan. Datang pukul berapa? Pukul 10 sampai pukul 2. Itu waktu klinik. Waktu rehat. Waktu datang lagi petang pukul 6 sampai pukul 10 malam, 6 petang sampai 10 malam. Itu adalah arahan ketua dia ya.
dan melakukan tugas dengan sempurna. Ya, selagi sakit ada dekat dental chair tu, dekat kursi, dia tak boleh pergi tempat lain. Dia kena selesaikan masalah tu. Jangan patient tengah berdarah-darah dia pergi cabut lari. Dia tak sediakan alat-alat. Jadi itu tak betul, tak bagus ya. Dan meninggalkan tanggungjawab, buat dengan sempurna ya. Kalau anda duduk kat meja kursi pesakit tu pula, macam mana orang tinggalkan anda? Tengah darah tu, orang tinggalkan anda. Apa perasaan anda? Tak bagus kan? Jadi anda kena buat kerja pun supaya sempurna ya. Nak pergi mana-mana bagi tahu. Ataupun ada pengganti. Okey. Okey. Soalan yang ketiga, 4 nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Okey. Luqmanul Hakim di dalam Quran surah yang ke-31, Quran surah 31 ya. Bermula dengan nasihat dia bermula dengan ayat ke-12 ya, 13 lah. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa iz qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Yang pertama sekali syirik Allah ya. Jangan syirik Allah, iaitu mengesakan Allah. Pertama sekali nasihat dia, jangan syirikkan Allah. Ya. Telah diberikan ayat yang ke-12 berbunyi, telah diberikan hikmah kepada Luqman, iaitu kerana dia bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, semuanya bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang tidak bersyukur, semuanya Allah itu Maha Kaya, lagi Maha Terpuji, Allah tak perlukan kamu. Dan yang ayat yang ke-13 ya, dia kata, Luqman beri nasihat pada anaknya, wahai anakku, jangan syirikkan Allah. Semua syirik kepada Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Kemudian ayat yang seterusnya dia kata taat pada ibu bapa, solat, ya, bersabar atas segala maksiat, jangan buat maksiat ya. Kalau tengok minum arak atau sedap, sabar, jangan minum ya, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Dan melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar ya. Bagi tahu orang kalau ini salah, bagi tahu salah. Kalau solat tu baik, ajak orang buat solat ya, dapat sini 4 markah. Anda jawab dapat 4 markah ya. Okey. Pertama, jangan syirik Allah. Yang kedua, taat pada ibu bapa. Ya, taat ibu bapa. Taat pada ibu bapa anda dapat markah lagi. Ibu bapa ya. Okey. So, anda kena hafal ayat ni ya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Dalam baca Quran dia ada ayat yang kita naik tangga tinggi, dan dia ada ayat yang turun tangga rendah, dan ada ayat yang mendatar ya, mendatar ya. Seperti yang kita baca tadi ya, simple saja kan. Kita baca dengan tajwid yang betul. Okey, dengan huruf sebutan yang betul, itu cara dia. Dan yang penting, paling penting tahu maksud dia.
Yang kita dah tahu, yang kita cerita tadi, bila kita tahu maksud, kita boleh jawab soalan ni. Bila anda tak tahu maksud dia, anda baca merdu macam mana pun, anda tak boleh jawab soalan ni. Anda baca betul macam mana pun, anda tak boleh jawab soalan ni. Jadi kena tahu, penting sekali, kena tahu maksud apa yang anda baca dalam Quran tu. Jangan jadi burung kakak tua. Pandai sebut saja tapi tak tahu maksud apa yang dikata. Jangan jadi burung kakak tua. Okey, wahai anak-anak sekalian, anda tarik nafas dan boleh berehat sebentar, sambil minum, sambil santai jika video ni memenatkan anda boleh pause dia, anda boleh tangguhkan dia sementara, berhentikan dia sementara dan anda rehat. Gunakan teknik belajar sikit, rehat 5 minit, belajar sikit, rehat 5 minit, belajar setengah jam ataupun 20 minit, rehat 5 minit, belajar lagi 20 minit atau setengah jam, rehat 5 minit, minum kopi, pergi jalan-jalan, pergi tarik nafas sambil udara segar, macam tu supaya kita jaga hidup seimbang, sehat. Okey, kita sambung. Kekalkan momentum, saya boleh, saya ingin tahu. Kita pergi pada soalan yang kedua, soalan yang kedua, nombor 1. Apakah dua percakapan yang boleh membatalkan iman selain daripada pengakuan yang mengandungi kufur? Pengakuan yang mengandungi kufur maknanya saya dah bukan Islam, saya dah kafir, saya dah keluar dari Islam. Itu pengakuan yang mengandungi kufur. Saya dah masuk agama lain. Itu Okey, apakah dua percakapan yang lain? Dua percakapan yang lain. Yang satu adalah penafian akidah Islam. Penafian akidah Islam. Akidah ni adalah percaya, kepercayaan. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada hari akhirat, percaya pada qadar qadar, percaya pada kitab-kitab. 6 rukun iman ni. 6 rukun iman ni anda tak percaya, ada nafi kan? Anda tak percaya wujudnya Tuhan, anda tak percaya wujudnya kitab, anda tak percaya wujud malaikat. Itu. Jadi anda menafikan akidah Islam. Kemudian yang kedua, anda mempersendakan hukum-hukum Islam. Hukum hudud ke hukum mempersendakan. Anda sembahyang, anda persendakan sembahyang. Hukum sembahyang wajib, anda persendakan. Anda kata tak wajib. Puasa wajib, anda kata tak puasa. Ini melibatkan 5 rukun iman. Yang paling basic sekali, melibatkan 5 rukun iman. Okey. Jihad wajib dalam keadaan tertentu. Anda persendakan, anda kata tak wajib. Pemerintah dah kata wajib, anda kata tak wajib. Bela agama Islam. Okey. Itu anda mempersendakan hukum. Bila hukum itu telah disampaikan kepada anda dengan jelas. Ini 2 markah saja. Bagi je salah satu pun anda dapat. Satu bahagian menafikan akidah Islam dan satu mempersendakan hukum Islam, anda dapat 2 markah lah. Okey. Anak-anak sekalian, senang saja kan? Okey, 2 perbuatan yang membatalkan iman. Batal iman, apa dia perbuatan dia? Yang pertama sekali, sujud kepada berhala. Batal iman. Anda yang di Islam terus terbatal. Sujud pada, walaupun anda gerakkan kepala sikit je, tetapi hati anda kata anda sujud, dia batal iman. Yang kedua, melakukan upacara ibadat agama lain. Tak boleh pergi kuil Hindu ke, pergi kuil mana-mana kuil, anda sembahyang macam dia sembahyang. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Okey, dapat 2 markah. Okey. Okey, yang ketiga. Apakah kesan melakukan perkara yang membatalkan iman? Kesan dia. Kesan anda melakukan perkara yang membatalkan iman. Okey, rosak segala amalan soleh dan ibadat yang dilakukan. Anda dah beribadat 40 tahun. Habis semua jadi kosong balik. Kosong balik. Anda beribadat 60 tahun. Kosong kalau anda terbatal iman. Pada akhir hayat anda kata Allah tak ada, Allah tak wujud, Allah tu zalim. Kosong dia. Okey. Kemudian tidak diampunkan dosa. Dosa syirik,
dosa terbatalnya iman, Allah tak ampun. Dosa terus masuk neraka kalau tidak bertaubat. Ya, ini adalah tidak diampunkan dosa. Pasal anda tak percaya benda yang basic, benda asas pencipta anda. Allah SWT menciptakan anda tak percaya dia. Asas tu ya. So, pesan dia, dosa anda tidak diampunkan. Okay? Dan rosak segala amalan, atau batal segala amalan. Ya. Wahabitat maluhum, ya. Terbatal segala amalan. Okey, nombor 4, pandangan dalam dunia yang mencabar sekarang ini, akidah umat Islam perlu dijaga agar tidak terpesong sama ada secara sedar atau tidak. Apakah pandangan dalam dunia yang mencabar sekarang ini? Apakah pandangan anda? Ya? Apakah pandangan anda? Akidah supaya akidah tidak terpesong. Ya? Sama ada anda terpesong secara sedar atau tidak. Ya? Okey. Yang pertama sekali, anda tidak mudah terpengaruh dengan perkara yang membatalkan iman. Seperti media massa, jangan terpengaruh, tidak mudah terpengaruh. Okey. Tidak terpengaruh dengan dakwah, dengan tipu daya musuh-musuh. Yang kedua, umat Islam perlu mendalami ilmu akidah, ya, perlu mendalami ilmu akidah, ya. Ya, sifat 20 ke, ilmu tauhid ke, ilmu iman berkaitan dengan iman, ya. Okey, berkaitan dengan iman, ya. Allah dia 4 ciri, ya. Allahu ahad, Allah tu Allah yang esa, Allahu samad, ya. Allah, katakan Allah itu yang esa. Allahu samad, lam yalid, Allah tu bergantung segala tempat sesuatu. Yang kedua, dia bergantung. Semua benda bergantung kepada Allah. Yang ketiga, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang keempat, tidak satu pun yang setara, setanding dengannya. Ya. Dia tidak menyerupai siapa-siapa. Tak ada image, tak ada bentuk. Tak boleh digambarkan. Kekuatan dia tidak boleh gambarkan macam mana. Tak ada setara satu pun yang sebanding dengan dia. Itu Allah. Itu asas kepada akidah. Itu kena kuat, kena tanam betul-betul. Ya. Dalam surah Al-Ikhlas tu, ya, dapat markah 4. Okey. Okey, soalan nombor 2, B, sejarah ringkas aliran Khawarij. Khawarij adalah kumpulan pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berpaling tadah kerana tidak berpuas hati dengan keputusan Majlis Tahkim. Ya. Dia mula sokong Ali, kemudian berpaling tadah. Ya. Itu dia sejarah ringkas. Itu saja dapat 2 markah. Yang kedua, prinsip Khawarij berkaitan dengan jawatan khalifah. Jawatan khalifah atau imam tidaklah diserahkan pemilihannya kepada rakyat. Ia prinsip adalah demokrasi untuk memilih siapa saja daripada kaum muslimin yang layak. Khawarij prinsip dia, prinsip memberikan hak kepada rakyat. Dapat 2 markah. Okey. Sekarang kita akan sambung pendapat Khawarij berkaitan dengan isu-isu yang diberikan di bawah, ya. Selepas ini. Okey, rehat dulu sebentar. Okey, bahan sekalian dah habis rehat. Kita sambung lagi dengan soalan yang kedua, soalan yang ketiga ni, ya. Apakah pendapat anda berkaitan dengan pendapat Khawarij berkaitan dengan isu berikut, ya? Apakah pendapat golongan Khawarij berkaitan dengan isu berikut? Kedudukan iman. Okey, Khawarij kata iman tidak boleh bertambah dan berkurang. Iman ada apabila melakukan kebaikan dan iman hilang apabila melakukan kemungkaran. Okey, itu dia punya pendapat dia berkaitan dengan iman. Kalau ahli sunnah, iman bertambah dan berkurang. Iman menjadi kuat, kadang-kadang kuat bersemangat, macam semangat kita, dan kadang-kadang menjadi kurang. Tetapi Khawarij kata iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang kedua, pelaku dosa besar. Ya, Khawarij kata apa?
pelaku dosa besar berada pada satu kedudukan antara mukmin dengan kafir, dan mereka kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Ini adalah skema jawapannya. Anda boleh review balik skema jawapan ni, tengok pada buku teks betul ke tak betul. Ya. Anda tengok balik pendapat Khawarij ni, ya, dalam buku teks, ya. Khawarij ni dia ditolak oleh golongan majoriti umat Islam. Jadi pendapat dia sebenarnya pendapat yang bertentangan dengan majoriti umat Islam. Jadi mesti ada perbezaan dia yang jelas. Ini pendapat dia, ini pendapat majoriti umat Islam. Ya, kita tengok dalam buku teks, ya. Mesti dengan jelas, ya. Apabila dikatakan pelaku dosa, kedudukan dia antara mukmin dengan kafir ni apa maksudnya? Maksudnya berada pada satu bukan. Okey, ini penting buku teks. Okey, tengok buku teks. Apakah dua kepentingan berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah adalah majoriti umat Islam. Kepentingan, ada dua kepentingan. Pertama, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita pegang pada sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Quran, nomor Quran, Nabi dan sunnah sahabat, ya, dan yang seterusnya. Ia dua kepentingan dia. Yang kedua adalah menjadi asas penerimaan suatu amalan. Amalan kita mengikut sunnah. Jadi bila kita ikut perintah Allah, mengikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi, iaitu sunnah, maka amalan itu akan diterima. Kalau ikut cara lain, tak terima, ya. Semasa semayang, Allah perintah. Tapi cara macam nak semayang, ikut cara Nabi, baru Allah terima. Kalau ikut semayang, tak ikut cara Nabi, tidak diterima, ya. Dia memelihara kesucian agama Islam. Jadi Islam dia satu cara saja, ya, mana yang ditunjuk oleh Nabi itu saja yang betul, yang lain tak betul, salah. Jadi kita bersatu dengan satu pegangan, satu agama, ya, agama yang betul. Tak ada yang bid'ah, yang dibuat tak. Semua mengikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi, ya, ikut perintah Allah, mengikut cara Nabi, bukan cara lain, ya. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Okey, soalan yang ketiga, apakah maksud riba? Riba adalah pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang. Kalau dihutang 100, dia minta bayar 110 ringgit. 10 ringgit itu adalah riba. Inilah riba tambahan, ya. Okey, pertambahan dalam bayaran. Kalau dia beri hutang 100, bayar 100 juga, tak boleh tambah 110. Ya, itu menekan, itu riba, ya, pertambahan bayaran. Okey. Kalau ditukar barang A harga 10 ringgit dengan yang B pun harga 10 ringgit. Dia tak boleh, dia minta harga barang itu dengan lebih mahal. Apakah dua jenis riba mengikut mazhab Syafi'i? Boleh bagi riba al-fadil atau riba al-nasiyah atau riba al-yad. 3 jenis riba, ya. Kita bagi 2 saja dah dapat markah penuh, 2 markah, sebab dia nak 2 saja. Okey, senang kan? Apakah hukum skim cepat kaya? Skim cepat kaya pun dalam soalan ni, hukum dia apa? Haram kerana mengandungi unsur-unsur judi, riba dan gharar. Apa skim cepat kaya? Okey, kita laburkan 100, dalam masa seminggu dapat 1
1000 contoh dia, itu segi lipat kaya. Okey, masa seminggu. Ini segi lipat kaya. Ya, yang ini adalah haram. Sebab dia mungkin judi, mungkin riba dan garam. Bagaimana cara umat Islam boleh diselamatkan dari riba? Okey. Satu, memperdalamkan ilmu agama. Yang kedua, menjauhi golongan yang mengamalkan riba. Ya. Biasa bank mengamalkan riba, jauhi bank. Ya. Ataupun ceti haram, ya, along. Semua ni amalkan riba. Semua ni amalkan riba. Ataupun skim ansuran kereta, atau rumah, ansuran kereta atau rumah. Mana yang ada unsur riba, kecuali skim Islam, ya, dapat empat markah. Okey, satu, memperdalamkan ilmu. Yang kedua, jauhi golongan. Ya, jauhi, jangan dekat dengan dia. Ya. Okey, sebentar, boleh borak-borak. Nanti masuk dalam video ni. Okey. Kita sambung semula. Tarik nafas. Sebab kita ada masa sekarang ni. Lepas ni ada hal lain. Klinik pun nak tutup. Okey. B1 masuk salah satu daripada solat sunat di atas. Solat sunat apa? Solat sunat istiarah maksud dia. Solat dilakukan untuk memohon petunjuk dalam menentukan pilihan bagi satu perkara. Istikharah adalah jika nak kahwin, ada dua orang wanita. Nak pilih A ke nak pilih B? Nak pilih A ke atau pilih B, kita kena buat solat istikharah. Ya. Solat dibuat untuk buat pilihan A ataupun B. Ataupun nak pilih kerjaya. Kerjaya A ke kerjaya B? A ataupun kerjaya B? Nak minta kerja jadi pramugari ke? Nak minta kerja jadi kerani bank? Kena buat semayang sunat istikharah. Apa pula maksud sunat tasbih? Solat sunat khusus yang mengenai bacaan tasbih sebanyak 300 kali pada keseluruhan solat. 300 kali, ya. Okey, dia waktu macam tasbih ni kena buat sekali seumur hidup paling kurang, ya, ataupun tiap setahun sekali, sebulan sekali, 5 tahun sekali, ya, mesti buat solat tasbih, ya. Dia dalam 2 rakaat, ya. Solat sunat khusus yang mengenai bacaan tasbih sebanyak 300 kali 2 rakaat, ya. Rakaat pertama baca 15 kali tasbih masa berdiri. Lepas tu 10 masa rukuk, 10 masa iktidal, 10 masa sujud, 10 masa duduk di atas dua sujud, 10 balik masa sujud, 10 balik masa nak lama berdiri, ya, masa kita duduk di antara nak berdiri. So kalau kita kira 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Sini baru 60, 75. 75 kalau 2 rakaat. Kalau rakaat kedua buat yang sama, maknanya kali 2. Kali 2 maknanya kita ada 150. So kalau kita buat 2 rakaat, kita buat lagi 2 rakaat, dia menjadi kali 2 lagi, jadi 300 lah.
Surat tasbih adalah surat khusus yang mengandungi bacaan tasbih. Tasbih adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita baca tu. Kita baca tasbih ni sebanyak ini kali. Ya. 15 kali pada rakaat masa berdiri pertama, dan pada rukuk, bersujud dan sebagainya, pada proses lah. Ya. Okey, kafiat menunaikan solat sunat tersebut. Macam mana nak gunakan cara ni? Kafiat maksudnya cara macam nak solat, ya. Solat sunat istikharah, niat, bilangan rakaat 2 rakaat, cara pelaksanaan bersendirian, bacaan sunat dalam solat sama seperti bacaan sunat dalam fardu, ya. Yang wajib dalam fardu adalah Fatihah dan bacaan at-tahiyyah, ya, tahiyat. Ya. Tahiyat, bacaan tahiyat. Yang lain sunat. Okey, apakah solat sunat tasbih? Misalnya niat, bilangan rakaat, siang 4 rakaat dalam satu salam, ya, 4 rakaat, 2. Okey. 4 rakaat waktu siang, 4 rakaat satu salam. Okey. 9 rakaat malam, 4 rakaat 2 salam. Okey. Ini 2 salam, ya. Satu salam. Ini salam pertama. Ini salam kedua. Ini salam kedua, ya. Dapat 300 bacaan tasbih keseluruhannya, ya. Cara kita dah kira tadi 300. Ini cara kiraan dia. Ya. Cara kiraan dia. 1 rakaat 75 kali, 2 rakaat 150, ya. Kalau 4 rakaat kali 2 300. Cara pelaksanaan bersendirian ataupun boleh berjemaah, ya, bermakmum. Okey. Itu saja sunat tasbih. Apakah 2 hikmah menunaikan solat sunat tersebut? Hikmah dia. Okey, hikmah menunaikan solat istikharah apa dia? Yang pertamanya meningkatkan iman kepada Allah SWT kerana menjadi Allah sebagai tempat pergantungan, ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah tu bergantung segala sesuatu. Jadi kita ni iman meningkat, bergantung pada Allah Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Suci, Maha Perkasa. Kita punya iman akan meningkat naik, ya. Tidak ada satu pun yang bergugat kita sebab kita ada Allah yang Maha Perkasa, Maha Agung, Maha Suci, ya, yang bergantung segala sesuatu. Yang kedua, mendidik umat Islam agar sentiasa memohon kepada Allah SWT. Ya, kalau ada masalah, mohon kepada Allah. Sakit, mohon kepada Allah, minta dengan Allah. Confused, tak tahu nak pilih 2 perkara, minta dengan Allah, minta petunjuk. Kalau gembira, syukur, minta dengan Allah. Kalau tension, study, minta dengan Allah, solat. Ya. Kalau stres, minta dengan Allah. Itu melatih, mendidik Islam agar sentiasa memohon kepada Allah SWT, terutama dalam membuat keputusan. Membuat keputusan yang penting, ya. Nak buat keputusan segera. Nak pilih antara jodoh, perempuan A ke perempuan B, lelaki A ke lelaki B. Keputusan tepat. Kalau salah pilih, merana semua hidup. Nak pilih kerjaya A ke kerjaya B. Nak jadi askar ke nak jadi pramugari. Pilih askar, ada kelebihan dan ada kekurangan. Tetapi untuk diri anda, apakah yang lebih tepat sekali, Allah akan tunjuk. Okey. Dapat 4 markah di situ, ya. Alright. Mau rehat dulu. Kita rehat dan tarik nafas sebentar. Okey. Alright, ya. Lepas kita tarik nafas, kita sambung dengan menjawab soalan yang kedua. Apakah kelebihan solat sunat tasbih pula? Okey. Solat sunat tasbih boleh mendapat keampunan kerana mengamalkan sunnah Rasulullah. Nabi tunjuk
surat tasbih ya. Allah suka orang bertasbihnya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha besar, tiada daya upaya melainkan dengan kehendak izin Allah. Ya. Yang kedua, meraih ganjaran yang besar, pahala yang besar daripada Allah SWT kerana banyak bertasbih memuji Allah. Ya. Yang ketiga, memberi keterangan jiwa kerana dengan banyak berzikir kepada Allah ya. Dengan semua Allah berkata, dengan mengingati Allah, hati kamu akan jadi tenang. Hati tenang. Bila hati tenang, rezeki akan masuk. Keputusan boleh dibuat dengan selesai, dengan elok. Kerja dapat dilaksanakan dengan teratur, dengan tenang. Okey, dengan rasa mudah, tidak rasa susah kerja itu. Bila hati, jiwa hati tenang ya. Tenang ni sangat-sangat penting ya. Anda akan sentiasa dalam keadaan tenang, tak boleh panik. Bila panik, tak boleh buat keputusan. Bila panik, anda jadi kelang kabut. Okey, buat pegang ni tak kena, pegang ni tak kena, pegang tak kena, panik. Okey, kita sambung. Tarik nafas, hembus nafas, tahan nafas 4 second. 1, 2, 3, 4. Tarik nafas lagi. Yes, saya boleh. Sambung lagi ya. Jelaskan 2 ciri kepimpinan Saidina Ali. 2 ciri kepimpinan. Yang pertama, Saidina Ali adalah seorang yang berilmu dalam berbagai bidang. Dia multifunction. Bidang perang dia pakar, bidang ekonomi dia pakar, bidang hadis, bidang Quran pun dia pakar. Ya. Dia berilmu. Yang kedua, dia berani, iaitu menyertai semua peperangan seperti perang Badar, perang Khandaq, perang semua. Dia berani menyertai perang ya, berani bertempur dengan musuh, berdepan dengan musuh. Okey, itu 2 ciri kepimpinan Saidina Ali. Ya. Dia berani dan dia berilmu. 4 markah. Pencapaian beliau dari aspek ekonomi. Apakah pencapaian Saidina Ali dari aspek ekonomi? Iaitu meneruskan kutipan jizyah yang dikenakan kepada golongan zimmi. Ya, orang yang tidak menentang Islam dipanggil zimmi, kafir zimmi. So, kutipan jizyah, orang yang itu kena bayar jizyah. Orang Islam bayar zakat, orang kafir yang setuju duduk di dalam negara Islam bayar jizyah. Dapat 2 markah. 2 iktibar pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang boleh dicontohi oleh umat Islam. Apakah 2 contoh, 2 iktibar? Apakah 2 iktibar pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang boleh dicontohi oleh umat Islam masa kini dicontoh oleh kita? Kita sekarang ni nak contoh pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Apakah dia 2 iktibar itu? Ya. Yang pertama, kita hendaklah mencontohi kepimpinan khalifah yang mengutamakan kesejahteraan agama, rakyat dan negara ya. Agama, bangsa dan negara. Agama, rakyat dan negara ataupun agama, bangsa dan negara ya, slogan ya. Kemudian kita hendaklah mengamalkan akhlak terpuji agar menjadi contoh teladan. Akhlak terpuji apa? Okey, Sayyidina Umar dia zuhud, Osman dia rajin baca Quran. Kemudian dia orang bermesyuarat untuk buat keputusan. Dia bukan buat autokratik, buat keputusan sendiri. Kemudian dia rule of law, ikut Al-Quran dengan sunnah, undang-undang Al-Quran, undang-undang Allah. Itu akhlak dia yang baik. Akhlak yang terbaik adalah Quran. Ya. Kalau Quran kata perang itu akhlak. Akhlak itu bukan mestinya lembut, budi bahasa saja. Kalau akhlak yang terbaik adalah Quran itu sendiri. Quran itu kata apa? Perang. Quran itu kata apa? Jangan menipu, jangan menipu. Quran itu kata apa? Amanah, kena amanah. Ya, akhlak terbaik adalah Quran. Ya, kalau kata sikap keras terhadap orang kafir, kena bersikap keras terhadap musuh, kena keras. Itu akhlak. Ya. Bukan akhlak itu bersikap lembut sahaja ya. Itu bukan salah maksudnya ya. Akhlak itu adalah mengikut perkara yang betul. Akhlak yang terbaik adalah Al-Quran. Al-Quran ya.
Kemudian 4B. Okey, apakah dua faktor kegemilangan kerajaan Uthmaniyah dari aspek ketenteraan? Okey, kerajaan Uthmaniyah adalah kerajaan Muhammad Al-Fatih, Turki. Okey, satu, semangat jihad yang tinggi, berkorban yang tinggi. Yang kedua, dia menjaga kebajikan tentera, tentera kalau mati ada dia punya family dia jaga, tentera pergi berperang, family dia dijaga, kebajikan dijaga, makan minum semua ditanggung, gaji dibayar, sakit ada hospital. Okey, jadi semangat jihad dia tinggi dan menjaga kebajikan tentera. Itu dia dua faktor kegemilangan kerajaan Uthmaniyah. Sebab tu kerajaan dia, tentera dijaga, kerajaan dia bertambah besar. Tentera dia setia kepada dia. Kemudian apakah iktibar pemerintahan kerajaan Uthmaniyah? Iktibar. Okey. Pertama, kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa supaya urusan pentadbiran berjalan lancar. Memimpin, iktibar memilih pemimpin yang cekap dan berkesan, efektif, 2E ni, efektif dan efisien. Efektif dan efisien, cekap dan berkesan. Pemimpin yang cekap, kalau tak cekap, kerajaan hancur. Yang kedua, kita hendaklah menolak campur tangan asing untuk menjaga kedaulatan negara. Menolak campur tangan asing. Kalau negara asing bagi duit pinjaman, China datang melabur juta-juta, dia ambil tanah. British masuk campur menyelesaikan masalah Gihin dengan Haisan berperang, dia kan ambil masalah campur tangan dalam urusan pentadbiran. Okey, itu dia. Jadi jangan ada hutang, jangan minta orang lain campur tangan. Negara kita takbir sendiri, kontrol dia dengan secara cekap dan efisien, berkesan. Okey, anda telah diwariskan dengan sistem yang telah tiada, yang telah orang fikir sistem itu dah dibuat dan dipikirkan untuk dipening kepala orang dulu. Tugas anda hanya mentadbir saja. Telah disediakan bangunan, disediakan Putrajaya, sudah disediakan jalan raya, infrastruktur semua cukup lengkap dah. Anda cuma mentadbir saja, itu pun tak boleh ke? Okey, takbirlah dengan cekap dan takbirlah dengan berkesan. Tarik nafas. Sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya, sebelum kita pergi terus soalan yang seterusnya, kita tarik nafas sama-sama. Yes, saya boleh. Okey, sikit lagi. Okey, kita habiskan soalan sampai soalan 5. Satu lagi soalan, Okey. Soalan C, nombor 1, Hasan Al-Banna. Jawatan yang disandang ialah Mursyidin Am Ikhwanul Muslimin. Siapa dia Hasan Al-Banna? Dia adalah pemimpin Ikhwan Muslimin, satu organisasi yang dipanggil Persaudaraan Islam. Okey, organisasi yang ditubuhkan adalah Ikhwanul Muslimin. Dia adalah dia punya Mursyidul Am ataupun presiden yang pertama ataupun pengurusi yang pertama. Ini Mursyidul Am. Kemudian siapakah dia? Ahmad bin Ibrahim. Ahmad ni siapa? Okey, Ahmad bin Ibrahim ni siapa? Okey, namanya Al-Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Tarikh lahir 15 Mei 1916. Ni anda kena hafal ni, Gelarannya adalah Profesor Emeritus Tan Sri Doktor. Okey, anda kena kenal ini sebab ini dah ada dalam soalan. Okey, kalau anda tak ingat, apa nak buat? Bantai je lah. Tak ada markah lah kan. Okey, siapakah dia? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah nama dia Yusuf bin Ayyub bin Sazi. Jawatannya pemerintah kerajaan Al-Ayyubi. Al-Ayyubi ni kerajaan di mana? Mula-mula kat Mesir kan. Lepas tu dia menjadi pemerintah di Baghdad. So, dia yang menakluk
menakluk Palestin. Ya, dia menakluk negara Yahudi sekarang, ya. Dia menakluk Palestin. Dia membuka Masjidil Aqsa, masjid yang ketiga umat Islam, masjid yang suci. Semua masjid adalah suci, semua masjid adalah mulia, tak boleh orang ceroboh, tak boleh orang masuk. Dan 3 masjid yang paling utama umat Islam ialah Masjid Kaabah, Masjid di Mekah, Masjid Nabi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Semua masjid adalah mulia, tak boleh orang masuk campur ceroboh. Tapi kalau 3 masjid ni yang lebih tinggi nilai dia diceroboh, ini lagi bahaya besar, mesti dipertahankan. Okey, soalan nombor 2 yang berpersi ni, 2 sumbangan beliau dalam sejarah Islam. Apakah 2 sumbangan tokoh-tokoh ini dalam sejarah Islam? Apa sumbangan Hasan al-Banna? Hasan al-Banna menulis risalah At-Ta'lim yang mengasaskan Ikhwanul Muslimin. Dia menulis risalah At-Ta'lim. Risalah ini dibaca oleh ramai orang, dan ramai orang yang terpengaruh dengan dia punya gerakan pendapat dia. Dan dia menulis al-maksurat ataupun doa-doa, zikir-zikir di waktu pagi dan waktu petang. Zikir yang masyhur yang diamalkan oleh Nabi. Dia susun balik yang dipanggil nama al-maksurat. Kan al-maksurat ada 2, al-maksurat sughra yang maksurat kecil ringkas, dan al-maksurat kubra yang panjang. Anda kalau tak ada sempat masa nak baca yang panjang, baca yang pendek. Ya, itu ditulis oleh Hasan al-Banna. Dia kumpul dan diamalkan pagi dan petang. Banyak kelebihan kita mengamalkan al-maksurat, zikir, ya. Zikir banyak kelebihan, ya. Zikir ini diamalkan dapat melindungi bersihir syaitan, dapat menjadi anda kuat, tabah, hati tenang, muka bercahaya. Banyak kelebihan zikir lah, ya. Dibaca dalam buku Fadilat Zikir. Okey, apakah sumbangan Ahmad bin Ibrahim? Sumbangan, ya. 2 sumbangan je bagi. Okey, Ahmad bin Ibrahim ni siapa? Dan apakah sumbangan dia? Dia merupakan hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Syariah. Dia menghasilkan buku Sistem Undang-Undang Malaysia. Okey, dia jasa dia pada Malaysia, ya. Dia merupakan hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Syariah, ya. Berapa lama dia jadi hakim? Kena cek berapa lama dia jadi hakim. Dan daripada hakim, biasanya hakim naik pangkat daripada mahkamah yang rendah sekali. Dan sistem Malaysia, mahkamah rendah, mahkamah penghulu, mahkamah seksyen, mahkamah mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan, ya. So mungkin dia naik pangkat ni, ya. Sampai dia boleh menulis buku, menghasilkan buku Sistem Undang-Undang Malaysia, ya. Pengetahuan dia banyak. Apakah sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi? Yang pertama, membebaskan Baitul Maqdis, ya, dari penguasaan tentera salib. Dulu tentera salib menguasai Baitul Maqdis, ya, Palestin. Ya. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi yang bebaskan dia. Kemudian mengembalikan semula pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan banyak bercampur dengan pandangan-pandangan yang lain, ya. Dikembalikannya, ya. So, jangan confuse. Sebab sistem pendidikan sangat penting, jangan confuse, jangan termasuk fahaman yang lain yang sesat dalam sistem pendidikan, ya. So, Khawarij ke, Syiah ke, jangan masuk, ya. So, bagi dengan jelas apa perbezaan fahaman mereka ni yang bertentangan dengan fahaman majoriti umat Islam. Jangan bagi dia kebaikan yang dibuat, ya. Dan bagi kebaikan dibuat oleh grup yang sesat ni, budak-budak yang belajar akan jadi confused, ya. Akan keliru. Okey, yang ketiga, iktibar yang boleh diambil daripada
keunggulan tokoh-tokoh tersebut. Ya, iktibar dia apa? Kita hendaklah mencontohi kegigihan tokoh dalam menuntut ilmu. Sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu, banyak baca buku, ya, banyak baca buku, banyak buat research, banyak buat kajian. Ya. Pertama sekali, iktibarnya adalah mencontohi kegigihan. Ya. Yang kedua, iktibarnya adalah kita hendaklah bersifat cekal menyebarkan dakwah Islamiah agar masyarakat dapat memahami syiar yang sebenar. Cekal menyebarkan dakwah, ya. Walaupun ditentang macam Nabi, walaupun dihina, walaupun diboikot, walaupun dia kata apa-apalah, ya, dia kata apa-apa, ya, kamu ni macam-macam manusia akan katalah, ya. Tapi kamu kena tetap tabah, cekal, ya, dalam melakukan orang akan buat divert isu. Ya, isu sekarang kita nak buat konten supaya orang faham tentang agama Islam. Nanti dia akan divert isu. Dia kata, apa dia kata? Dia kata kamu ni tak ada pendidikan. Kamu ni, apa lagi dia kata? Macam-macam divert, ya. Kamu ni fahaman ini, fahaman tu. Jadi divert isu, kita jangan layan. Kita fokus kepada menyampaikan benda yang betul, ya, menyampaikan dakwah, ya, menyebarkan dakwah. Kemudian dia kata family kamu pun tak betul, macam-macam, ya. Okey, ya. Divert isu jangan layan isu-isu samping yang nak dialihkan isu itu pada isu lain. Isunya adalah untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu. Okey, kita pergi pada soalan yang 5. Relax dulu, tarik nafas dan kita pergi bersama-sama, ya. Apakah contoh khauf dan raja yang diamalkan oleh Rasulullah SAW? Khauf ni adalah takut, raja ni adalah harap, ya, yang diamalkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW mendirikan solat sunat gerhana matahari dengan khusyuk. Itu tanda dia takut, menunjukkan dia takut. Ya, takut maksudnya apa? Apakah? Okey. Contoh khauf tadi kita ambil balik, ulang balik soalan 5 yang terakhir. Ya, anda sentiasa stay bersama saya, ya. Untuk anda, demi kebaikan anda, untuk lulus, untuk cemerlang dalam peperiksaan. Sekurang-kurangnya anda faham 80% dan ingat 80%. Betul 80%. Anda dapat A. Okay. Walaupun tak dapat 100%, ya. Kita tak perlu orang yang perfect, sebab manusia tak ada manusia yang perfect. Yang perfect sempurna hanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. So, khauf ataupun sebab takut. Ya, Rasulullah mendirikan solat gerhana matahari dengan khusyuk. Pada sujud terakhir bagi menangis kerana rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mungkin menurunkan azab. Ya, bila gerhana matahari mungkin azab nak turun. Gerhana matahari mungkin azab turun. Jadi Nabi takut dan dia sembahyang sunat gerhana matahari, ya, dengan penuh khusyuk. Okay. Maknanya kalau berlaku bala pada time tu, kita kena buat baik, kena buat amal, ya. Perbezaan antara khauf dengan raja. Okay. Khauf maksud takut, raja maksudnya harap. Ini harap, di antara takut dengan harap, ya. Ibarat kita buat, di antara kita takut, ibarat kita tak terima, dan di antara itu ialah kita harap Allah akan terimakan kita punya ibadat. Takut kepada kemurkaan dan azab Allah dengan menjauhi segala larangan. Okay. Patuhi segala perintah dia dan jauhkan larangan dia, ya. Takut kepada murka Allah. Raja mengharapkan redha Allah. Raja mengharap, ya. So keywordnya adalah harap dan keyword khauf adalah takut. Ini kena ada dalam jawapan. Kalau tak ada dalam jawapan ni, tak ada markah nanti, ya. Jadi jawapan dia dapat 2 markah di sini. Keyword kena ada, kena penting sangat keyword tu, ya. Kataan kunci.
Okey, yang ketiga, konsep keseimbangan antara khauf dan raja. Dan khauf dan raja jangan takut-takut sampai terkencing-kencing sampai tak boleh buat kerja. Eh? Harap jangan tanpa harap sangat sampai tak buat apa-apa kerja. Harap-harap saja kerja tak buat. Okey. So mesti seimbang di sini. Konsepnya mesti seimbang. Ya. Okey. Seseorang yang mengharapkan redha Allah SWT hendaklah melakukan amal ibadat dan menjauhi perbuatan maksiat. Kita mengharapkan redha, hendaklah melakukan ibadat dan menjauhi maksiat. Seimbang. Seimbang tak? Kemudian ganjaran syurga dapat menjadi motivasi untuk seseorang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ganjaran syurga dapat menjadi motivasi. Ya. Okey, konsep keseimbangan antara khauf dan raja. Ya. Macam dia punya skema jawapan ni tidak menjawab soalan. Ya. Benda dia nak jawab sebenarnya. So, konsep keseimbangan di antara khauf dan antara takut dia nak seimbang dengan harap. Aku di pertengahan itu. Ya. Sebab itulah kita cakap tadi awal, jangan takut sangat kepada Allah. Takut pada Allah maksudnya kita kena dekatkan diri pada Allah. Bukan yang takut pada Allah, kita jauh-jauh kepada Allah. Macam kita takut harimau. Dengan takut singa, kita jauh daripada singa tu. Tapi konsep takut pada Allah, kita dekatkan diri kepada Allah. Okay? Dan kita harap kepada Allah supaya menerima amalan kita. Dia seimbang di antara takut dan harap. Jangan takut sampai tak buat langsung. Itu tak seimbang. Ataupun harap langsung tak buat juga. Harap saja Allah masuk kita ke surga tapi tak buat ibadat. Itu dia kena seimbang. Okay? Kena seimbang. Sehinggalah kita dapat redha Allah SWT dan kita dapat harapan kita kepada surga. Harap kita, rojak kita kepada surga. Takut kita daripada membuat maksiat. Khauf kita takut dan kita terus menjauhi maksiat. Okey. Semua dalam lingkungan border dia adalah mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Okey. Dan mengharapkan syurga Allah. Bila kita buat taat perintah Allah, kita dapat syurga Allah. Bila kita buat maksiat, kita takut pada maksiat, kita takut kepada neraka Allah. Ya. Takut pada neraka Allah. Okay. Kemudian yang keempat, hujah sifat khauf dan raja melahirkan insan yang sentiasa mengingati Allah dalam setiap keadaan. Ya. Apakah hujah? Sifat khauf dan raja ini melahirkan insan yang sentiasa mengingati Allah. Apakah hujah mengatakan sifat khauf dan raja ini bagus? Apa dia? Okey. Umat Islam akan takut untuk melakukan maksiat. Pentingnya takut melakukan maksiat. Kalau dia jadi pemimpin negara, dia takut nak tipu rakyat. Dia takut untuk janji tapi tak dapat laksanakan. Jangan janji-janji saja tapi tak dapat laksanakan. Ya. Dan sentiasa mengingati Allah. Sentiasa ingat Allah. Okey. Itu melahirkan insan ya. Ini keywordnya adalah kita nak lahirkan manusia, bukan lahirkan binatang. Kita nak pergi sekolah, nak lahirkan kamu jadi manusia. Bukan pergi sekolah pergi gaduh-gaduh, bukan pergi sekolah pergi tipu. Kita pergi sekolah nak jadi manusia. Dapat A ke, nak skor apa-apa pandai ke, itu tak apa penting, itu second. Tak penting sangat skor A. Kalau skor A pandai tapi pandai menipu, pandai melawan, pandai menegakkan benang yang basah, itu semua tak jadi manusia, tak masuk surga ya. Di sekolah nak jadi insan ni, melahirkan insan ni. Insan ni adalah takut melakukan maksiat. Insan ni sentiasa ingat Allah. Okey. Insan ni sentiasa harap kepada syurga Allah. Itu insan ya. Dengan sentiasa dia insan ni sentiasa ingat dan sentiasa bertasbih. Okey.
Itu insan, ya. Pergi sekolah nak jadi insan, jadi manusia, nak jadi orang, kan? Bukan jadi pandai tetapi tidak jadi orang, ya. Pandai-pandai merompak, pandai mencuri, itu tak bagus. Okay, ingat, pergi sekolah jadi orang, jadi insan, jadi manusia, ya. Boleh bergaul, bersosial dekat sekolah tu, hormat cikgu, hormat kawan-kawan, ya. Bukan di sekolah pergi gaduh-gaduh, pandai pun tentu tak guna. Okey, rasanya sikit lagi, ya. Okey, ada soalan lagi, jangan tertinggal soalan, nanti tak dapat markah. Okey, 5B. Okey, 5B. Sekejap lagi kita akan habis, ya. Maksud kecemerlangan. Apakah maksud kecemerlangan? Memenuhi keperluan rohani, jasmani dan akal secara sempurna dalam semua keadaan, ya. Cemerlang dalam semua keadaan. Cemerlang di dunia dan cemerlang di akhirat. Ya. So akhirat ni berkaitan dengan rohani, dunia ni berkaitan dengan akal dan jasmani lah. Akal dan jasmani, ya. So kita cemerlang, ya, terbaik, ya. Cemerlang, ya, dengan secara sempurna dalam semua keadaan, ya. Okay. So keperluan rohani apa yang kita perlu? Kita perlukan ketenangan. Kita perlu, seorang hamba perlu semayang. Itu keperluan rohani. Makanan rohani, kita perlukan ilmu. Itu keperluan rohani, ya. Jasmani, keperluan kita apa? Kita perlu makan, minum, kahwin. Apa lagi? Rumah buat tinggal. Itu keperluan jasmani. Akal, kita perlukan akal segi pengetahuan, hujah, baca buku. Itu akalnya keperluan, ya. Kreativiti, inovasi, ciptaan baru, itu semua akal punya peranan. Berfikir tentang kebesaran langit dan bumi, ya. Berfikir tentang logik akal, wujudan Allah SWT. Okey, jadi kita menggunakan akal, ya. Cemerlang. Keperluan ini kena hafal. Memenuhi keperluan rohani, jasmani dan akal secara sempurna dalam semua keadaan. Itu maksud cemerlang, ya. Yang kedua, dua ciri umat yang cemerlang, ya. Umat yang cemerlang, umat yang terbaik ini ciri dia apa? Satu, melakukan kebaikan seperti memakmurkan bumi, membangunkan negara dan membasmi kemiskinan, ya. Tugas manusia, tugas umat cemerlang ni sebagai khalifah, okey. Sebagai khalifah. Khalifah tugas dia apa? Khalifah, ya. Khalifah, Quran, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-30. Okey. Okey, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, khalifah, tugas kamu. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat bahawa dia akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Khalifah ni apa dia? Khalifah ni adalah dia memakmurkan bumi, menyelesaikan segala masalah-masalah kata bumi, menjadikan dia sistem terbaik. Dia tidak menumpahkan darah dan dia tidak melakukan kerosakan, corruption. Itu khalifah, ya. Okey. So yang pertama sekali dia jadi khalifah, ya. Memakmurkan bumi, membangunkan negara dan membasmi kemiskinan. Tugas khalifah, ya. Menyelesaikan masalah itu, ya. Segala masalah berbangkit diselesaikan. Masalah nak jalan daripada Kuala Lumpur ke Pahang susah, kan? Macam nak jalan? Ya, khalifah lah tugas buat kereta, buat kereta api, buat kapal terbang. Itu tugas khalifah tu. Selesaikan masalah tu. Okey? Dan lain-lain lah masalah. Tak ada beras, khalifah lah tugas dia selesaikan masalah beras, orang nak makan tak ada. Okey, yang kedua, mencegah daripada melakukan kezaliman, kefasikan dan kekejaman. Peperangan, menumpahkan darah tadi, ya. Ini tengok dalam surah 3, surah Ali Imran, ayat 110.
kuntum khayra ummatun ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ya. Kamu adalah umat terbaik, ya, umat yang cemerlang. Kamu menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah, ya. Di sini mencegah kata yang utama, mencegah, ya, sama diri atau masyarakat. Cegah diri dulu, baru cegah orang lain. Buat baik pada diri dulu, suruh diri dulu buat baik, baru suruh orang lain buat baik. Suruh diri solat, lepas tu suruh orang lain solat. Okey, yang ketiga, 2 hikmah melaksanakan prinsip wasatiyah. Wasatiyah ni prinsip apa? Sederhana, kan? Pertengahan. Sederhana. Umat wasatiyah, umat pertengahan, umat sederhana. Okey, 2 hikmah. Apa dah hikmah dia? Yang pertama, syiar Islam dapat ditegakkan dengan menyempurnakan akhlak dan nilai-nilai murni. Tak payah nak tekan-tekan orang, tak payah nak paksa-paksa orang, bersederhana saja, ya. Kalau solat tu tak payah nak pergi solat sampai ke ungkap-ungkap kaki. Sederhana, ya. Ikut kemampuan anda, ya. Tak payah nak paksa orang. Kalau anda boleh solat 40 rakaat, tak payah paksa orang solat 40 rakaat solat sunat, ya. Kalau anda boleh baca Quran 2 kali khatam satu hari, anda tak payah paksa orang lain. Ikut kemampuan dia, bersederhana, ya. Tahap pendidikan masyarakat dapat ditingkatkan mengikut keperluan negara. Okey, negara perlukan apa sekarang ni? Perlukan komputer robotik. Kita tingkatkan robotik. Negara perlukan apa? Aula tadi yang kita belajar ke atas. Negara perlukan apa? Sekarang ni tak ada doktor perempuan pakar sakit puan tak ada. Pakar kanser perempuan tak ada. Semua buat pembedahan semua lelaki. So aula dia adalah kena lahirkan doktor-doktor perempuan. Okey. Itu keutamaan dia. Kamu macam mana pun hook by crook, kamu kena belajar jadi pakar tu. Itu adalah fardu kifayah. Kamu kena buat. Sama ada kamu suka, kamu tak suka. Kamu kena jadi pakar wanita, pakar belah wanita. Jangan takut-takut. Sebab itu adalah fardu kifayah. Aula itu adalah tadi kita panggil syariat aula, kan? Ya. Dia adalah keutamaan, priority. Keutamaan masa sekarang ni. Sebab begitu tak ada, kamu kena jadi walaupun punya panjang dan berapa punya sukar dan berapa punya sukar dan panjang waktunya, kamu kena dapat benda tu. Kena belajar sampai pandai, dapat 4 markah. Ya. Okey, saya rasa itu saja. Semoga ia dapat bermanfaat. Segala yang ada kekurangan itu daripada kelemahan diri saya, dan segala yang baik itu datang dari Allah SWT. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Walhamdulillah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu bis solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.